Dan kerana beliau mempunyai keistimewaan yang luar biasa ini, Allah kurniakan kepadanya kemuliaan di dunia lagi. Dia diizinkan untuk masuk ke dalam Kaabah Al-Musharrafah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sidang penonton yang dirahmati Allah, dalam ruangan di sebalik tabir, saya mulakan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairun nas anfa'uhum, dia memberi manfaat kepada manusia lain. Riwayat Ibn Hibban dalam Al-Majruhin, Al-Qadai dalam Musnad Asy-Syihab, At-Tabarani dalam Mu'jam Al-Awsat. Hadis ini adalah hasan seperti mana dinyatakan oleh pengarang kitab Silsilah Al-Ahadis As-Sahihah. Al-Imamul Munawi menjelaskan dalam kitabnya Faid Al-Qadir dan Taisir bi Syarhi Jami' As-Saghir seperti berikut: khairun nas anfa'uhum linnas bil ihsan ilaihim bimalihi wa jahih fa innahum ibadullah wa ahabbahum ilaih wa anfa'uhum li'iyali ay asyrafuhum indahu aksaruhum naf'an linnas. Manusia yang paling baik adalah orang yang paling bermanfaat bagi manusia, iaitu dengan berbuat baik kepada mereka dengan harta dan kedudukannya, kerana sesungguhnya mereka adalah hamba-hamba Allah, paling dicintai dari mereka kepadanya dan paling bermanfaat dari mereka kepada keluarganya. Maksudnya paling mulia dari mereka di hadapannya adalah orang yang paling banyak dari mereka akan manfaatnya bagi manusia. Beliau turut berkata, dengan kenikmatan mereka melakukannya atau keburukan, mereka menjauhkannya daripada orang lain sama ada dari sudut dunia maupun agama. Dan manfaat-manfaat agama itu adalah semulia-mulia nilai dan sekekal-kekal manfaat. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut, ahabbun nasi ila Allah taala anfa'uhum linnas, riwayat Tabarani. Manusia yang paling dicintai oleh Allah adalah paling memberi manfaat kepada manusia yang lain. Bahkan kita diajar sebagaimana dalam riwayat Muslim, An-Nasa'i dan Sunan Al-Kubra, man istata'a minkum an yanfa'a akhahu falyaf'al. Siapa yang mampu untuk memberi manfaat pada orang lain, maka hendaklah dia melakukannya. Justru apa yang kita akan bincangkan di sini adalah berkenaan dengan bagaimana ada di kalangan kita insan-insan yang luar biasa. Sumbangannya akan dapat dirasai oleh ramai orang. Khalayak masyarakat dan ummah merasakan betapa manfaatnya apa yang telah diusahakan, diberikan kepada agama seseorang, kepada kehidupan seseorang, kepada sudut pandang dan pemikiran seseorang, gaya hidup dan semangat motivasi dan lain-lain lagi yang memungkinkan sebuah kejayaan akan berlaku dalam kehidupan kita. Justru insya-Allah dalam siri-siri yang kita nyatakan di sebalik tabir, di mana kita akan bincangkan orang-orang yang banyak memberi manfaat kepada manusia, saya akan kemukakan satu soalan sahaja. Soalan yang cukup simple dan cukup mudah. Kita pergi ke masjid, kita mengambil satu mushaf di masjid. Daripada mushaf di masjid yang kita ambil tu, kita baca Al-Quranul Karim.
persoalannya, siapakah yang menulis Al-Quran Karim itu? Kadang-kadang sahabat kita yang baru balik daripada kota suci Makkahul Mukarramah, dia hadiahkan kepada kita satu mushaf yang diterima berhampiran dengan airport ataupun dibeli di Makkah dan Madinah. Maka dia beri kepada kita satu naskah. Kalau orang tanya, siapa yang tulis mushaf ini? Sudah barang tentu kita sukar untuk menjawab, kecuali apabila kita biasakannya. Saya nyatakan tokoh itu ialah Osman Taha. Nama yang diberikan adalah Abu Marwan Osman bin Abduh bin Husain bin Taha Al-Halabi, yang merupakan penulis khat tersohor di Suria yang sekarang menetap di kota suci Al-Madinah Al-Munawwarah. Dikatakan bahawa beliau ini terkenal dengan sebab tulisannya untuk mashaf. Mashaf ini kita boleh baca dengan 3 wajah: mashaf, mushaf dan juga mishaf. Di mana mashaf Madinah ini telah dikeluarkan oleh Mujamma' Al-Malik Fahad untuk semata-mata cetakan mushaf Al-Quran Karim yang mulia itu. Syekh Osman Taha ini dilahirkan di pedalaman sebuah kampung yang dikenali sebagai Musammanah di Halab atau dipanggil Aleppo, Syria, pada tahun 1352 Hijrah bersamaan 1934 Masehi. Dan ayahnya Syekh Abduh Husain Taha merupakan imam dan khatib masjid, di samping Syekh Kutab Al-Balad. Dia daripada kecil lagi mula mempelajari daripada ayahnya, dan Allah bagi kepadanya keistimewaan tulisannya cantik. Cantiknya tulisan itu apabila beliau masuk sekolah, daripada tahun pertama lagi, masuk kelas tahun pertama, duduk 2-3 hari, dipindah kelas pada tahun 2. Dalam masa 10 hari, dilompatkan kelasnya kepada tahun 5. Dek kerana tulisannya cantik. Itulah hebatnya Syekh Osman Taha. Dikatakan bahawa beliau mempunyai kelebihan dalam tulisan yang amat cantik. Justru tidak pelik apabila beliau mempunyai satu mauhibah, kurniaan daripada Allah, di samping telah menemukan dengan tuan-tuan guru yang begitu hebat dalam tulisan. Antaranya adalah seorang penulis khat yang masyhur di kota Damsyik, iaitu Muhammad Badawi Ad-Dirani. Begitu juga dia telah mengambil ilmu tentang khat Farisi dan khat Sulus sekitar tahun 1379 Hijrah, iaitu 1960 sehingga tahun 1967. Hampir 7 tahun dia belajar. Kedatangan Syekh Hashim Muhammad Al-Baghdadi, seorang penulis khat tersohor daripada Iraq yang menziarahi kota Damsyik, diambil kesempatan untuk mempelajari dan banyak mengajarnya serta membuat komentar tentang khat Sulus juga khat Nasas, yang akhirnya merupakan seorang yang benar-benar mempunyai kemahiran yang tinggi berkenaan dengan khat tersebut. Sidang penonton yang dirahmati Allah, Syekh Osman Taha ini dia menceritakan kisah yang kadang-kadang
lucu, tapi kisah itu banyak menjadikannya satu pengajaran dan pembelajaran serta ilmu yang terbaik dalam kehidupannya. Dikatakan beliau pada masa kecil, Allah bagi daripada kecil lagi dia pandai lukis yang luar biasa. Bagaimana satu hari dia teringat nak makan satu jenis kacang yang dipanggil pustok. Ada jual di satu kedai. Kedai tu dekat dengan rumah dia juga. Jadi macam mana dia nak pergi kedai tu? Dia tengok duit 5 lira Syria. Dia lukis duit tu. Dia lukis, dia gunting ikut besar duit tu 5 lira. Dia pergi kat kedai tersebut, lalu dia hulur duit yang dia buat tu. Dia beli dan dapatlah pustok yang banyak sebab 5 lira tu besar masa tu. Apa lagi dia bawa balik, dia makan dengan saudara-saudara dia, laki perempuan, dia makan. Puas hati makan. Dan cara dia makan itu, dia makan tu dia tak akan tinggal bekas-bekas tu semua sekali tu, dia buang terus supaya abah dia atau nenek dia tak tahu. Jadi adik-beradik dia makan seronok, suka. Tapi entah macam mana adik kecilnya seorang makan. Bila makan ni dia tinggal kulit pustok tu, kacang tu. Ayah dia balik, ayah dia tanya daripada mana beli ni? Maka dia jawab, daripada abang lah, bawa balik. Dia terus panggil Syekh Taha ini yang masih kecil lagi. Kau ambil mana? Jawab dia, saya beli daripada kedai Abi Daud. Ayahnya kata, duit kau ambil mana? Maka dia kata, saya buat sendiri duit. Tengok Syekh, saya buat sendiri. Macam mana kau buat? Saya tulis tangan. Oh, tulis tangan. Apa ayahnya? Tarik telinga dia, bawa pergi ke kedai Abu Daud. Sampai di kedai Abu Daud, dia pun kata ke tuan kedai tu, dia kata, anak aku ni beli berapa tadi? Kawan ni kata 5 lira. Dia kata, tunjuk duit tu 5 lira. Kawan ni kata, saya tak tahu duit mananya, sebab dia simpan dalam laci. Dia tahu dah anak dia ni, Taha ni seorang yang bijak. Dia kata, buka, mu tengok duit hak mana hak mu buat. Kemudian dia pun ambil duit tu, tengok duit tu, dia pun terus ambil duit. Ayahnya seorang yang bijak. Dia ambil duit tu, dia ganti duit lain bagi. Tuan kedai tak tahu. Tuan kedai kata, anak kamu tak mencuri. Anak kamu tak mencuri, dia beli. Sampai di rumah, dia pun kata kepada anak dia, dia kata, wahai anakku, perbuatan kamu adalah haram. Jangan ulangi kali kedua. Jangan ulangi kali kedua. Persoalannya nak cerita betapa apabila dia tulis tu, dia buat tu, sehingga orang tak boleh nak beza antara duit asli dengan duit tiruan yang dia buat. Itu ketepatan tu, kesamaan tu hampir-hampir sama yang orang lain tak perasan pun. Hebatnya tulisan yang dibuat oleh Syekh Taha ni sejak kecil. Dan dia ini dikatakan pandai melukis. Pandai melukis. Jadi zaman dulu, ketua-ketua kampung, kalau dia nak gambarkan satu kampung dia tu, apa dia buat? Dia lukis. Macam kita boleh ambil gambar je, ambil foto-foto, dia tak. Jadi dia kena lukis. Hebatnya, bila dia panggil tu, dia bawa berjalan. Dia bawa berjalan Osman Taha yang umurnya kecil lagi, dalam 8-9 tahun atau lebih, pusing kampung.
Pusing kapung, sudah pusing kapung, dia kata melukislah macam mana kedudukan geografi kampung kita ni, kawasan ini semua sekali apa. Kata Osman, Allah bagi kekuatan padaku dengan ingatan, dengan imaginasi, dengan tulisan. Aku boleh lukis. Bukan sekadar boleh lukis, aku boleh lukis lembu, aku boleh lukis anjing, aku boleh lukis kuda, aku boleh lukis unta yang ada di kampung di tempat-tempat tu seolah-olah real, macam tepat. Itulah kelebihan lukisan yang luar biasa. Akhirnya dia diberi hadiah. Dia baik dengan nenek dia tengok nenek dia susah, ayah atuk dia, tapi dia pergi, dia bercakap dengan nenek dia bahawa dia boleh lukis gini. Nenek dia kata, wahai cucuku, ada pun gambar-gambar haiwan ini kau bakar, jangan, tak boleh, kata dia. Ini maklumat umum orang-orang tua. Bahkan dikatakan pernah seorang tu minta kepada dia buat satu lukisan dengan satu anugerah sebanyak 18 lira. 18 lira tahun 60-an ataupun kurang daripada itu. Satu jumlah yang cukup besar. Tapi dia dapat. Dan dia dikatakan kelebihan melukis ini, kuasaan melukis ini adalah sudah daripada kecil lagi. Bukan baru-baru sahaja dia boleh melukis, tapi daripada kecil lagi, dan bakat itu diserlahkan lagi dengan guru-gurunya yang hebat dari segi pelukis khat-khat yang baik. Dikatakan bahawa oleh kerana beliau ini hebat, dia belajar sampai universiti di Syria. Dia berjaya, dia dapat keputusan yang baik dan dia boleh sambung belajar sampai ke universiti. Dan bila dia tamat daripada universiti, akhirnya dia telah dilantik menjadi mudir dalam usia yang muda, guru besar di setahun di Halab. Dan bila sudah setahun, pada masa itu terkenal dengan satu arahan, iaitu supaya masuk tentera. Negeri Syam, Syria ni terkenal dengan kewajipan secara ijbari mesti anak-anak masuk tentera sebagai satu tanggungjawab setahun. Jadi dia pun masuk tentera lah setahun. Kemudian selepas pada itu dia diminta kerja di bawah Wizaratul Awqaf, Kementerian Wakaf. Dan pada masa itulah Kementerian Wakaf lihat bakat dia, telah minta daripadanya untuk menulis Al-Quranul Karim buat kali pertama atas nama Presiden Syria ketika itu, iaitu Hafiz Asad. Maka apa yang dia buat, dia pun tulis Quran kali pertama, mengambil masa 2 tahun. Mushaf tersebut dicetak pada tahun 1980. Dan mushaf yang dicetak itu dicetak sebanyak 20,000 naskah. Mungkin untuk edaran masa itu memang banyaklah ke 20,000 naskah. Jadi itulah akhirnya berita tentang kewibawaan beliau untuk menggarap Al-Quranul Karim ini telah terserlah, sehingga satu hari datang wakil daripada kerajaan Arab Saudi bertemu dengannya. Masa itu zaman pemerintahan Al-Malik Fahad. Bila dia datang, dia bagi tahu Al-Malik Fahad akan membuka satu mujamma' besar di Madinah Al-Munawwarah untuk mencetak Al-Quranul Karim dan untuk menulis Al-Quranul Karim yang memerlukan penulis atau khatta yang hebat. Maka salah satu daripada tawaran adalah kepada beliau, dan beliau bersetuju. Seterusnya beliau meletakkan jawatan. Sidang penonton yang dirahmati Allah, maka pada tahun 1986, 87
maka beliau mula datang ke tempat cetakan Al-Quran tersebut dan mereka kata, anda diminta untuk menulis Al-Quran dengan tangan anda. Maka dia tulislah mula-mula antaranya dalam riwayat Warash untuk sebelah Maghrib, negeri-negeri sebelah sana. Dia ambil masa 4 tahun. Lepas tu ditulis lagi riwayat yang lain dan mulalah dia dibincang dengan seliaan masyaikh-masyaikh ataupun lajnah pentasihah Quran yang soho. Kalau kita tengok masa tu ulama-ulama besar yang mana mereka mendapat muafakah keizinan lajnah dahulu. Di situ juga dia belajar satu persatu berkenaan dengan cara tulisan dan huruf-huruf resam dan seumpamanya. Dan itulah hebatnya Syekh Osman Taha. Menariknya, apabila kita melihat bagaimana cara Syekh Osman Taha ini, di mana beliau telah mendapat pengiktirafan, ijazah tentang tulisan khat yang baik, cantik daripada Syekh Khattatin di alam Islami, iaitu Hamid Al-Amidi pada tahun 1973 lagi. Beliau juga telah dilantik anggota Lajnah Hakim antarabangsa bagi pertandingan khat Arab yang dilangsungkan di Istanbul setiap 3 tahun sekali sejak tahun 1408 Hijrah atau bersamaan 1988. Dan beliau bukan sekadar belajar tentang tulisan tetapi juga tentang bentuk-bentuk untuk menambahkan lagi ukiran-ukiran di bawah seliaan Syekh Sami Burhan dan juga Naim Ismail. Jadi penguasaan berkenaan dengan hal khat ini dan juga lukisan ini dengan minatnya, dengan mauhibah kurniaan Allah, dengan kesungguhannya, maka dia adalah orang yang terbaik untuk menulis Al-Quran Karim. Dikatakan bahawa tulisan beliau setakat ini beliau telah menulis Al-Quranul Karim sebanyak 13 kali dan mungkin sudah meningkat kepada 14 atau 15 kali, dan semuanya ditulis dengan rasam Osmani yang dicetak Allah yang akhirnya diedarkan ke seluruh negara Islam dan dia diizinkan dikaji tentang khat nasas masuk sedalam Kaabah yang telah dituliskannya Al-Musharraf. Dan beliau juga memahami cara merasa haibah berkenaan dengan tulisan klasik Allah Subhanahu. Begitu juga keistimewaan menangis kitab mushaf yang disusun itu. Pertama, berdoa selamat daripada banyaknya moga-moga dengan khidmat menulis khatiyah yang menyebabkan sukarnya ganjaran pahalanya di sisi Allah. Kedua, selamat daripada baris-baris sebahagian huruf daripada khat nasas. Begitu juga dia beriktimat dengan uslub yang memudahkan kalimah, iaitu asal pada khat kufi yang ditulis dengannya Al-Quran kali pertama pada zaman sahabah radhiyallahu anhum. Seterusnya, beliau mengambil pengalaman yang luar biasa bagi menyusun atur kalimah-kalimah dalam satu baris dengan berakhirnya baris tersebut sebagaimana bermula tanpa ada kalimat-kalimat tertentu yang begitu sibuk atau berdekatan pada penghujungnya. Maksudnya kadang-kadang seorang tu dia tulis mula-mula lega, tapi nak penuhkan pada kalimat akhir sekali hujung tu, jadi terpaksa tulis sempit, kecil dan seumpamanya dekat-dekat. Tapi sekarang ni dia telah letakkan dan tepat keadaannya. Dan hebatnya
Kalau kita tengok tulisan yang dibuat itu, kita akan dapati bahawa tertib dan penyusunannya adalah amat baik. Kalau dulu kita pernah baca mushaf-mushaf Quran, antara satu helai dengan satu helai yang lain bersambung ayat. Tapi apa yang telah disusun, setiap helai itu, akhir helaian itulah tempat noktah akhir. Begitulah seterusnya. Susunannya adalah susunan yang luar biasa. Dan beliau mengambil kesempatan daripada kepakaran para ulama-ulama qiraat dan juga ahli anggota lajnah ilmiah yang merojak mushaf yang ditulis ini, maka dia dapat banyak pandangan-pandangan daripada mereka dalam bidang seperti ini. Betapa hebatnya Syekh Taha Husin hafizahullah ta'ala, bermula daripada Syam 1970, beliau memulakan tulisan atau Al-Quran Karim melalui Kementerian Wakaf Suria, dan seterusnya pada tahun 1988 beliau ditakyinkan, ditentukan untuk menjadi penulis khat di Majma' Al-Malik Fahad untuk cetakan Mushaf Asy-Syarif di Madinah Al-Munawwarah, dan beliau merupakan penulis mushaf Madinah Nabawiyah semenjak daripada tahun 1408 atau 1988 sehinggalah sekarang. Dan keistimewaan mushaf yang menggunakan khatnya, bahkan semua mushaf safhat-safhat berakhir dengan kesudahan ayat-ayat tersebut. Syekh Osman Taha dengan khat tangannya itu, beliau telah menulis di Majma' Al-Malik Fahad untuk mushaf Asy-Syarif sebanyak 4 mushaf, dan dicetak lebih daripada 200 juta naskah yang disebarkan ke seluruh dunia. Itulah hebatnya Syekh Osman Taha. Mudah-mudahan Allah memberi ganjaran yang sebaiknya kepadanya. Mungkin kita perlu melihat sosok, tubuh, kehebatan, sifat dan sikap yang dizahirkan oleh Syekh Osman Taha hafizahullah ta'ala. Antara kurniaan Allah kepadanya adalah beliau tak kala menulis Al-Quranul Karim, Allah cabut daripada hatinya rasa jemu, dan ini adalah nikmat. Tuan-tuan faham macam mana nak tulis? Kita nak tulis sehelai sebelah muka Al-Quran pun dengan baris dengan ni pun letih. Bayangkan dia tulis dengan tulisannya ni cantik, dengan keadaannya. Tuan-tuan boleh tengok macam mana dia gerakkan mata pena, itu luar biasa. Dan kerana beliau mempunyai keistimewaan yang luar biasa ini, Allah kurniakan kepadanya kemuliaan di dunia lagi. Dia diizinkan untuk masuk ke dalam Kaabah Al-Musharrafah. Beliau merasa haibah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Menangis beliau, dan beliau berdoa kepada Allah, moga-moga dengan khidmat menulis kitab Allah, Allah menerima ganjaran pahalanya di sisi Allah. Itulah Syekh Osman Taha. Syekh Abdul Rahman Sudais, ketua para imam Masjidil Haram dan Masjidin Nabawi, bertemu dengan Syekh Osman Taha dan berkata kepadanya, "Wahai Syekh, izinkan aku untuk aku mencium tanganmu, kerana tangan inilah yang menulis mushaf." Itulah hebatnya Syekh Osman Taha. Dan diceritakan macam mana cara dia tulis Al-Quran ini. Dia ada satu bilik yang khas untuk dia kerja, untuk dia menulis. Cara tulis mushaf ini,
Dia tidak memerlu orang yang ada sekelilingnya. Bahkan dia mahu tumpuan yang penuh. Itulah cara dia. Pernah satu ketika Syekh Ali Al-Huzaifi, Imam Masjidin Nabawi, datang melihatnya. Dia sendiri pun tak sedar, kerana asyiknya dia menulis Al-Quran. Akhirnya yang ini pulang begitu saja. Itulah gambaran Syekh Osman Taha yang menulis Al-Quran ini. Beliau menyatakan, kalau ada orang masuk ketika mana aku sedang menulis Al-Quran ini, boleh jadi aku tak sedar dan tak terasa pun, seolah-olah aku berada dalam satu dunia pelayaran kitab suci Al-Quran Karim, kerana asyik dan khusyuk. Beliau menyatakan, kalau aku tulis Al-Quran Karim berkenaan dengan ayat-ayat terkait dengan syurga dan nikmatnya, dan aku kuatkan tangan supaya tak mahu berhenti, dan aku merasa asyik dan merasa gembira yang amat sangat. Dia tengok ayat-ayat tentang syurga, tentang nikmatnya. Tapi sebaliknya, apabila aku menulis ayat-ayat berkenaan neraka, azab dan pelbagai jenis lagi, maka tanganku akan bergelentar dan aku kuatkan tanganku supaya tidak tertukar dan berubah. Aku merasa takut yang amat sangat. Itulah ketika mana aku menulis, dan Allah kurniakan kepadaku kesabaran yang tinggi, kuat, sehingga selesai menulis ayat-ayat Al-Quran Karim. Ada kata 13 kali, bahkan ada kata lebih daripada 13 kali, 15 kali. Beliau juga pernah menceritakan bagaimana cara beliau menulis Al-Quran Karim ini. Antaranya beliau menyatakan, aku tulis Al-Quran Karim sentiasa dalam keadaan wuduk yang sempurna. Itulah yang sentiasa dilakukan. Setiap kali masuk dalam keadaan wuduk sempurna. Satu hari datang Syekh Ali Al-Huzaifi, Imam Masjidi An-Nabawi, ziarah, masuk bertemu denganku pagi itu. Dan untuk nak menulis Al-Quranul Karim, aku ada satu kalam yang khas. Mana mata pena yang untuk dia tulis Quran ni ada khas. Macam kita ni ambil je yang mana-mana, dia akan tulis. Jadi satu hari itu aku ambil mata pena ni, aku pun nak tulis. Syekh Huzaifi ada. Bila aku nak tulis, tak dapat. Aku cuba, tak dapat. Aku cuba lagi, tak dapat. Jadi apa yang terjadi itu menyebabkan Syekh Huzaifi bertanya kepadaku, kenapa ni kalam macam ni? Lalu disuruh tutup tikar semua. Masih juga tak dapat. Rupa-rupanya dia baru tersedar bahawa wuduknya telah terbatal. Lalu dia amat gembira yang amat sangat, terus ambil wuduk, dan sesudah ambil wuduk maka dia tulis Allahu nurus samawati wal ard, dan terus lancar, terus boleh menulis. Hebatnya kalamullah ditulis dalam keadaan berwuduk, dan tidak satu patah huruf pun, tidak satu titik pun, tidak satu nuktah pun, tidak satu ayat pun, tidak satu kalimah pun. Ketika mana namanya Al-Quranul Karim, maka Syekh Osman Taha menulis dalam keadaan berwuduk. Hebat kalamullah. Itulah kalamullah yang luar biasa. Syekh Osman Taha jasanya adalah amat besar. Justru bila kita memahami seperti ini, maka itulah
yang Rasulullah SAW sebut, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia yang banyak memberi manfaat kepada manusia lain. Tuan-tuan bayangkan dengan usianya, dengan bacaan manusia yang baca, daripada buta huruf, daripada orang awam, daripada para ulama, daripada pembesar negara, daripada semua orang mubtadi'in dan orang biasa, bahkan semuanya pegang mushaf dan baca daripada tulisannya itu. Lebih daripada 200 juta mushaf telah dicetak. Betapa banyaknya pahala mereka. Bila kita tengok seperti ini, maka kita faham bahawa orang seperti ini adalah orang yang benar-benar memberi manfaat kepada manusia. Benarlah yang Nabi sebut, sebagaimana kita ulangi, khairun nas anfa'uhum linnas. Semoga Allah merahmati Syekh Osman Taha, Khatta Al-Quran Karim, yang masih wujud bersama kita walaupun usianya sudah lebih 80 tahun, tetapi sekurang-kurangnya jasanya akan sentiasa diingati dan pahalanya akan terus mengalir sebagai satu sedekah jariah yang untuk menjadikan umat Islam celek Al-Quranul Karim, cinta Al-Quranul Karim, baca Al-Quranul Karim, hayati Al-Quranul Karim, dan akhirnya dapat mengamalkan Al-Quranul Karim dengan sepenuh-penuhnya. Jazallahu Syekhana Syekh Osman Taha atas tugas yang terbaik. Mudah-mudahan Allah beri kepada kita kebaikan sebagaimana diberi kepada Syekh Osman Taha dalam menyebarluaskan agama Allah. Sekian aqul qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.